Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah pada hari ini saya Cikgu Asma dari SMK Arau ingin berkongsi pada anak-anak saudara lepasan SPM 2019 khususnya dari SMK Arau dan dari mana-mana yang sudi melayari video ni. Okay, InsyaAllah hari ini kita ada tip panduan temuduga IPGM online, ya, rakaman secara video. Kalau saya telah mendapat panggilan telefon, WhatsApp kan yang banyak, jadi rasanya kalau kita boleh bersemuka secara online ni lebih baiklah kan. Okey, dimana kita tak boleh bertemu secara face to face. Okey. Sebelum tu kita mulakanlah sesi kita dengan baca surah Al-Fatihah. Dan bagi yang kamu Islam terpaku ya, memang selesa. Okey, panduan temuduga IPG online 2020 ni, rakaman videonya mesti mengikut garis panduan penyediaan rakaman video calon bagi saringan pengambilan calon guru Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP tahun 2020. Panduannya telah diberikan. Kita terus dulu kepada garis panduan yang pihak IPGM berikan. Kita baca sama-sama ya. Okey, calon perlu menghasilkan rakaman video mengikut garis panduan dan pengisian yang telah ditetapkan. Boleh rujuk halaman 3 dan 4. Dan saya percaya setiap daripada calon telah mendapatlah ya surat ni secara online, panduan ni. Okey, calon dikehendaki berpakaian formal dan bersesuaian dengan profesion perguruan semasa rakaman. Nombor 3, calon perlu melakukan demonstrasi pengajaran atau bercerita seolah-olah berhadapan dengan sekumpulan murid. Nombor 4, rakaman video hendaklah dibuat secara audio dan visual. Calon melakukan aktiviti dalam keadaan berdiri dengan memperlihatkan keseluruhan badan dari kepala hingga kaki. Rakaman video tidak boleh mengandungi unsur-unsur yang menyentuh sensitiviti kaum, politik, agama dan menghina mana-mana individu lain. Rakaman video hendaklah jelas, berterusan dan tidak diubah suat. Elemen tambahan multimedia seperti animasi, grafik, ilustrasi adalah tidak dibenarkan. Durasi rakaman video tidak melebihi 8 minit. Okey, lebihan rakaman tidak akan dinilai. Okey, ini antaranya dah ya, dan kena hantar sebelum 10 Mei 2020. Ini tip pakaian semasa temuduga online. Pakaian formal profession perguruan macam ni. Contohnya ya anak-anak, pakaian untuk kerjaya profession perguruan yang anak-anak kena kemas kan. Anak-anak pun biasa kan tengok guru-guru anak-anak kan. Pecahkan ringkaskan sebelum dan semasa untuk membuat rakaman video ni. Okey, sebelum rakaman video ni anak-anak, pastikanlah persediaan emosi. Persediaan emosi ni penting anak-anak. Okey, emosi yang stabil, yang tenang akan membantu, betul tak? Membantu nak menghasilkan rakaman video yang menarik. Sebab kita ni walaupun kita tak nampak orang kan, kita tak nampak penemuduga tu, tapi sebenarnya kita sedang memberikan gambaran bagaimana diri kita. So persediaan emosi itu adalah penting. Okey, sekiranya pada masa tu ada beberapa masalah dalam keluarga ataupun di rumah, jadi tolong selesaikan dengan baik ya. Dapatkan bantuan daripada keluarga.
InsyaAllah ibu ayah ni memang akan sentiasa membantu anak-anak. Kemudian persediaan bahan yang diperlukan ataupun tempat yang sesuai. Kena carilah untuk persediaan bahan ni. Ya, maksudnya kalau ikut kepada perkara yang diterangkan garis panduan ni, kamu kena menghasilkan demonstrasi pengajaran. Demonstrasi pengajaran ni atau pilihan yang kedua, demonstrasi pengajaran ni tak lama. Demonstrasi pengajaran ni dalam 4 minit. 4 minit je. Maknanya rangkuman semua video 8 minit. 8 ini cukup kan? 8 minit. Tapi untuk pengajaran demonstrasi ni 4 minit sahaja. Okey. Kemudian kamu juga boleh cerita kanak-kanak. Dia ada 2 pilihan. Sama ada demonstrasi pengajaran macam cikgu-cikgu, kamu mengajar dalam kelas, macam itulah kamu kena buat demonstrasi dan kemudian bercerita-cerita kanak-kanak. Jadi kamu sebelum nak buat video tu kena fikir dulu. Okey, saya nak buat apa? Kalau kamu mendapat pilihan ni, kena tengok apa yang kamu dapat. Okey, contoh dia kata kat sini syaratnya berdasarkan, kalau nak pilih demonstrasi pengajaran berdasarkan mana-mana topik dalam bidang yang dimohon. Katakan kamu mohon dapat bidang bahasa Inggeris, ataupun dapat matematik, ataupun dapat sejarah ke, bahasa Melayu ke, maka kamu kena buat demonstrasi berdasarkan subjek ataupun mata pelajaran yang kamu dapat tu. Jadi cara bahasa komunikasi calon, kalau bahasa Inggeris mesti dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Perancis kena presentation, kena sesi tu pun dalam bahasa Perancis. Okey, bidang-bidang lain selain daripada bahasa Inggeris dan bahasa Perancis, bercakap mempersembahkannya dalam bahasa Melayu. Okey, bagi calon MBK ketidakupayaan pendengaran boleh menggunakan bahasa isyarat dan ataupun penterjemahan. Penggunaan alat bantu mengajar. Okey, alat bantu mengajar, PPT, alat bantu tu yang kamu biasa tengok cikgu-cikgu gunakan, sama ada guna PowerPoint, macam tadi saya buat tu, ataupun yang lain macam contoh ada kertas majung ke, masyarakat ke. Okey, penggunaan tu bukan satu kemestian. Okey, bukan sebenarnya, tapi mungkin satu kelebihan. Dia di sini tidak kata satu kemestian anak-anak. Kita gunakanlah bakat kelebihan yang Allah bagi, yang Tuhan bagi kat kita tu, expose, keluarkan semaksimum mungkin. Begitu jugalah dalam kita nak cerita kanak-kanak pun, kita mesti ikutlah yang kalau dari segi bahasa macam tadi. Tapi kalau bidang pendidikan Islam, okey, kalau bidang pendidikan Islam di sini diberikan boleh menceritakan kisah kanak-kanak berkaitan kisah-kisah Nabi ataupun daripada Al-Quran. Wah, menarik tu. Okey, calon bidang pendidikan muzik dikendaki bercerita sambil memainkan alat muzik. Okey, yang simple-simple yang kamu ada. Okey, tunjukkanlah bakat kamu tu kan. Okey, jadi semua tu anak-anak inilah sebelum merangka nak buat video tu, kamu dah kena fikir. Kamu nak ambil pengajaran ke ataupun nak ambil bercerita. Kalau pengajaran bahasa Melayu contoh, sebab kalau kat situ untuk sekolah rendah, kamu kena tengoklah contoh sekolah rendah dia pantun, kalau bahasa Melayu kan, pantun ke, puisi ke, syair ke, ataupun karangan, cara nak buat karangan terpulang. Okey, sebab 4 minit je tak lama sebenarnya anak-anak. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, persediaan alatan perakam video. Untuk sesi kamu tu, kamu kena sediakan alatan tu lah, ya. Sediakan, mesti kena sediakan. Kena fikirkan lah macam mana Okey. Kemudian sijil pun kamu dah kena sediakan lah. Jangan masa tengah rakam-rakam tu, mana sijil lah, ada garu-garu kepala. Mak nampak tak kakak punya, ataupun abang punya sijil yang bola ni tu. No, dia kata tengah rakam tu nak cari mak. Sijil ni maksudnya sijil akademik lah. Okey, kalau yang tertinggi apa dia, SPM kan.
Okey, sertakanlah salinan CJ tu. Kalau ada frame, bolehlah masukkan frame elok-elok kan. Kita boleh letak kat sini. Kalau ada CJ pencapaian koko pun, ya anak-anak. Ni contoh yang anak murid saya capai dan saya photostate lah. Ni, saya photostate color. Okey. Kita dah plan apa benda yang kita nak buat, barulah kita boleh fikir kan. Kita nak draft, kita kena ada storyboard. Istilahnya storyboard lah. Apa benda kita nak buat tentang persembahan apa ni, sama ada pengajaran kita ataupun sesi bercerita. Okey. Yang tapi bukanlah yang terakhir, tapi itulah yang sebenarnya yang paling penting ya anak-anak, doa restu. Doa restu daripada ibu ayah sangat penting. Ya. Jadi macam kita nak pergi temu duga yang biasa, temu duga, mungkin ada anak-anak yang dah pernah pergi temu duga beasiswa, temu duga nak mohon beasiswa kan masa sekolah dulu. Okey, ataupun masa lepas SPM ni. Okey, itu dah sebelum PKP dulu ada lepasan SPM. Sekolah saya yang pernah dapat temu duga beasiswa, dia pergi temu duga lah secara walk-in tu kan. Bersemuka. Kali ni walaupun kita tidak bersemuka macam tu, kita tetap penting kena mohon doa restu daripada ibu ayah kita. Jadi mintalah doa restu ayah kita ataupun penjaga kita, nenek ke siapa ke, supaya mendoakan kejayaan kita. Rakaman tu pastikan macam contoh kita nak buat tempat setting tempat tu, jangan nampak serabut sangat. Kalau ada pokok bunga yang besar-besar tu, jangan sampai image macam pokok bunga tu yang lebih besar daripada kita. Kita nak biar kalau nak letak hiasan tu biar benda-benda nampak kita. Nampak kita keseluruhannya. Okey. Yang tadi juga sebelum kita nak buat video, sekarang ni masa kita nak rakam video tu, pertama sekali pun emosi mesti tenang, ya. Doa dengan Allah, menanda Allah bagi kekuatan, bagi boleh ya. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillah sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Contoh amin ya rabbal alamin. Tapi janganlah masa dalam buat video tu cakap macam tu. Sebelum tu kan. Okey. Emosi yang tenang dan stabil. Lepas tu penampilan kita lah, kita kena jaga penampilan. Okey, penampilan tu setting rakaman tu mesti dari atas kepala sampai ke kaki. Kena nampak semua kedudukan tubuh kita ni jangan nampak sekedar kepala ke kaku Okey. Kemudian penampilan tu macam yang mula-mula tadi, yang saya beritahu awal tadi, iaitu profesional perguruan. Bagaimana etika pakaian, etika profesional perguruan, ikutlah yang tu ya. Okey, pastikan senyum. Senyum dan tenang. Okey, berdiri tegak dan pengenalan diri. Lepas tu memperkenalkan diri. Masa pengenalan diri tu, nyatakan nama penuh dan nombor kad pengenalan. Nyatakan hasrat memilih kerjaya guru. Beritahu kenapa. Cikgu, saya pilih kerjaya guru ni sebab saya memang apa dia. Okey. Begitu itu kalau dengan cikgu kan. Tapi ni dengan penuh awak kena create lah ayat yang kreatif kan. Okey, saya bagi contoh saja. Lepas tu pastikan mata tu melihat pada kamera, tu. Kemudian okey, persekitaran tu semasa rakaman mestilah tenang dan senyap. Kalau keadaan bising, macam mana kamu nak menyampaikan? Okey. Seterusnya lagi, demonstrasi sesi pengajar atau sesi bercerita ni. Okey, macam tadilah, ikut subjek yang kamu pilih dan yang kamu dapat tu, kamu ikut subjek tersebut. Sampaikan secara kreatif. Kandungan mesti jelas apa yang kamu nak message sampaikan. Okey, gaya penyampaian boleh menarik pendengar. Jangan kamu kaku saja. Contoh kalau kamu nak sampaikan puisi ke, jangan kamu cerita yang tak menarik kan. Contoh itu untuk yang bahasa Melayu. Kamu kena kreatif. Okey. Kemudian penggunaan bahasa yang jelas. Okey, penggunaan bahasa yang jelas ni sangat penting anak-anak, supaya
ianya dapat menarik perhatian kepada pengguna kita tu. Okey, paparan dokumen yang berbentuk akademik dan juga pokok lah. Pokok ni termasuklah sukan, apa pencapaian tertinggi anak-anak, ataupun ada pernah ikuti pertandingan robotik ke, ataupun ikuti pertandingan inovasi ke, melukis ke, kan? Okey, yang tu semua jika ada sijil tersebut boleh sertakan saudara lah. Semasa kita nak buat rakaman tu, pastikan kita buat dalam bentuk macam ni, lintang. Okey, lintang macam ni. Lintang. Ianya supaya video tu nampak kelihatan lebih kemas, ya. Okey. Format video yang diberikan panduan mesti dalam MP4, MOV, AVI, WMV, FLV. Tu dia punya resolusi. Kalau kamu pilih yang 720p, ni resolusinya 1280x720. Inilah 16:9 terus ataupun 1080p. Dua je resolusi video yang boleh anak-anak buat. Okay, insyaAllah pastikan anak-anak buat dengan yang terbaik. Tapi jangan stres-stres, buat relax-relax, enjoy yourself, kan? Happy-happy. Kita buat yang terbaik dalam keadaan kita happy. Okay, insyaAllah itu saja. Ini sedikit perkongsian daripada saya, Cikgu Asma. InsyaAllah anak-anak cubalah, ya, buat yang terbaik. Kami pun mendoakanlah yang terbaik. Okey, untuk anak-anak Arau, jangan segan-segan, teruskan hubungi saya. Tak ada masalah untuk anak-anak hubungi saya. Tahukah nombor WhatsApp ataupun nombor Telegram saya, kan? Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang melayari video ini, dijemput juga ke blog saya http://cgcounseling.blogspot.my. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.